syarat dari segi orang yang berniat untuk korban. Tidaklah berniat korban sama ada dia semasa menyerahkan urusan korban tadi ataupun semasa menyembelih. Tetapi dilarang, bukan dilarang, akan berubah menjadi korban wajib daripada korban sunat akan menjadi korban wajib apabila dia menentukan binatang yang nak dikorban itu. Contohnya, kalau dia kata inilah lembu untuk aku korbankan pada hari raya Aidil Adha nanti, maka otomatik korbannya menjadi wajib. Bila wajib digulungkan kepada korban wajib dan tak boleh kita makan dagingnya, haram makan, cuma boleh makan isi perutnya saja, contohnya hatinya, jantungnya dan sebagainya lah. Sebab kita dah tentukan inilah lembu yang akan kukorbankan pada hari raya Adha nanti, maka menjadi wajib. Atau dia sebut aku akan mengorbankan lembu itu, ataupun lembu ini akan kukorbankan. Sama ada dia semasa ditarik talinya itu atau menentukan terus inilah lembu yang akan kukorbankan, maka menjadi wajib. Yang disebut di sana nazar, korban nazar, maka wajib. Jadi korban yang disebutkan korban nazar yang menjadi wajib tadi bukan disebut aku bernazar kiranya dapat ini maka akan aku menyembelih korban. Bukan itu. Itu nazar juga. Tetapi dalam bab korban, nazar korban nazar yang menjadi wajib hanya dia menentukan lembu itu nak disembelih maka menjadi wajib. Penyembelihan itu termasuklah yang disebut korban nazar. Dia sudah awal-awal sebut. Jadi untuk tujuan itu, untuk supaya kita mengelakkan daripada wajibnya korban, supaya kita boleh makan dagingnya, kerana korban kalau tak wajib jadi sunat, maka kita jangan tentukan itulah lembu untuk aku korbankan. Tak boleh. Boleh, bukan tak boleh, tetapi menjadi wajib. Takut kita termakan dagingnya. Sebenarnya dalam hal ini pun tak timbul masalah sangat, sebab korban ni banyak. Tak dapat mengambil daging bahagian kita kerana kita dah terniat menjadi wajib tadi, kita ambil bahagian orang lain, tak masalah sebenarnya dalam hal ini. Cuma kita bimbang terambil yang kita punya, bahagian kita. Haji Karim kata ini si Fulan punya, bahagian ini yang share dia, terus satu bungkus ke sana. Yang itu kalau dah niat wajib tadi dah haram makan. Tapi yang haram orang yang punya bahagian, anak-anaknya aku semua tak masalah, boleh bawa balik untuk anaknya makan, gitu. Ataupun orang lain dari keluarganya. Jadi untuk tujuan itu supaya jangan menjadi haram apabila kita makan, kita tak payah tentukan, tak payah tunjukkan itulah lembu yang akan korbankan nanti. Disebut sebelumnya, sebelum hari 1 Zulhijjah tu, masa dia share tadi, dah nampak lembunya itulah lembu dia, pun sudah menjadi nazar. Bila sebut awal-awal, masih lama lagi, itu dia dah nak sembelih, ini yang lembu yang saya akan korbankan ni, juga jadi wajib. Jadi untuk itu jangan tunjuk yang itu lembu dia, cuma kita bagi memang saya nak korban. Dah masuk share umpamanya bahagian-bahagian ini dan kita serahkan pada Haji Karim contohnya, tapi antaranya cadangannya yang itulah, yang itu cadangannya, gitu. Jadi sebab itu kita aturkan semasa korban nanti ada satu urus dia yang menyebut nama-namanya, yang menyebut bukan dirinya. Haji Karim contohnya, ini lembu ini adalah untuk Haji Salim, Haji Sani, Haji Joha contohnya, orang lain yang nyebut, bukan dia, maka tetap menjadi korban sunat dan dia boleh makan. Itu bezanya. Cuma saya ulas balik tadi, kalaupun tersebut menjadi wajib, itu pun tak bimbang, sebab ada lagi lembu yang lain, jadi dia ambil bagian lain. Itu. Kayak tuan-tuan ya.
uh, Apabila dia sudah menentukan lembu itu sebagai kurbannya yang menjadi wajib tadi, maka jadi wajiblah disembelih. Tetapi kalau takdirkan yang ditentukan tadi cacat, jatuh dari luri, timpang, maka dia sebut awal-awal itu lembu yang aku nak korbankan. Kita tahu menjadi wajib. Bila turunkan dari luri, jatuh, timpang, dia wajib ganti dengan lembu yang sempurna. Tapi kalau yang itu disembelih juga tak sah. Tak sah sembelihan yang menjadi wajibnya nazar itu tak sah. Dia wajib ganti lembu yang lain, dan itu kalau dimakan hanya sebagai hadiah saja, untuk makan saja. Nah itu, jadi kita kena, yang saya itu kena hati-hatilah. Pertama, jaga lafaz tadi itu jangan sampai jadi wajib. Yang kedua, kalau takdirkan dah lafaz, hati-hati ambil bahagian lain. Beritahu dia barangkali saya dah terlafaz, dah tunjuk pun, tapi tak salah ambil balik anak-anak makan, dia je yang tak boleh makan. Atau yang share tadi, jangan ambil bahagian tadi. Baik, kiranya dah tertunjuk itulah lembu yang akan aku korbankan, jadi wajib. Takdirkan jatuh timpang tadi, tak sempat beli lembu yang baru, maka wajib qada di tahun hadapan. Kalau hari ini masih ada, masih 11 tasyrik, sempat cari lembu, boleh cari ganti sehingga 13 tasyrik, 13 hari bulan Zulhijjah, hari tasyrik. Tapi kalau sempat, wajib qada, kerana wajib korban nazar tadi sudah wajib, maka tak dapat sembelih, jadi qada tahun hadapan atau cari ganti pada hari itu. Kalau tak dapat, kalau disembelih juga yang timpang tadi takdirkan kerana jatuh atau sebagainya yang tidak memadai sebagai binatang yang dikorbankan, maka kalau disembelih juga tak sah sebagai wajibnya tadi, maka dia hanya untuk makan saja. Wajib qada akan datang. Sama juga macam zakat. Zakat ini sebelum sembahyang hari raya Idul Fitri, terlupa. Tengah sembahyang hari raya, tengah imam baca khutbah, teringat aku belum bayar zakat. Macam mana ni? Hendaklah bayar juga hari itu, tapi itu sebagai sedekah biasa. Zakatnya tak lepas. Habis macam mana? Qada tahun hadapan. Namanya zakat qada. Tapi zakat qada ni orang tak berapa ambil ihtimam, tak berapa ambil berat. Contohnya zakat harta ke sebagainya, terlupa, dia wajib qada tahun depan. Kena wajib qada. Tapi kalau dia takdirkan biasa membayar pada Ramadan, bertemu Ramadan, cukup haulnya, kalau dia bayar juga zakat harta, tak masalah. Yang jadi masalah kalau zakat fitrah, bila dah lepas tempohnya, lepas imam turun mimbar ataupun setelah sembahyang baru teringat dia bayar juga, maka menjadi sedekah biasa dan dia wajib qada pada Ramadan akan datang. Nah gitu, itu dia punya perbahasannya lah. Baik tuan-tuan, disyaratkan niat pada ketika sembelihan, maka jika ia wakilkan seorang dengan disembelih, maka hendaklah ia berniat tatkala diberi kepada wakilnya. Jadi Haji Karim sekarang ini menerima bahagian-bahagian share tadi, sumbangan tadi, dia ada serah kepada Haji Karim terus tak? Saya wakilkan Haji Karim untuk uruskan persembelihan sekali. Kalau dah ada, dah senang. Dia dah tak payah lafaz. Waktu ini dah dikira sah. Niat dia serahkan ketika menyerahkan. Cuma Haji Karim tadi menentukan siapa yang tukang sembelihnya. Walaupun dia serahkan Haji Karim, saya serahkan Haji ini dan saya wakilkan Haji Karim untuk urusan sembelihan. Sedangkan orang lain yang sembelih, yang bakal nyembelih pun tak tahu. Tak mengapa. Bukan macam nikah. Nikah lain, wakil akad nikah, walinya dia mesti tahu. Orang yang jadi juru nikah, macam pagi tadi saya dapat wakalah daripada Kuala Lumpur, saya kena tahu yang dia tu sudah wakilkan kepada saya. Tapi kalau saya main langgar je, wakil tak wakil, saya nikahkan juga, anggaplah sudah,
tak sah nikahnya. Sebab tu saya macam mana pun jumpa pihak perempuan, betul ke dah wakil, macam mana proses wakalahnya begini, okeylah saya yakin dah itu. Tetapi bab korban wakil agak ringan sikit, serah saja urusan tadi dan Haji Karim akan uruskan. Senarai nama ini adalah bulan bin dan saya wakilkan, dan saya sebagai pihak pengurusan ini, contohnya saya mewakilkan kepada Imam Yazid untuk menyembelihnya, memadai. Yang lakukan sekarang lah, tapi jangan sampai tak disebut begitu, takut tak sah. Gitu. Jadi yang pertama sebagai mengingatkan, yang saya tadi masuk menyerahkan duit, Haji Karim kena pastikan okey, saya terima wakil ataupun saya wakilkan apa urusan ni, okey, gitu. Dan termasuklah urusan sembelih sekali, begitu. Kalau belum kena buat wakalah. Okey tuan-tuan, itu secara ringkasnya lah wakil barang yang nak disembelihkan dengan dia, jikalau tiada diketahui oleh wakilnya sekalipun, atau ia berniat pada ketika sembelih